Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan ringkasan Sahih Imam Muslim. Mana kita kali terakhir Ramadan baru ni kita dah habiskan alhamdulillah berkenaan kitabus solah. Cuma kita dalam kita berhenti sampai bab last kali berkenaan dengan taharah. Jap. Mana pula hilang. Okey. Last kali kita berhenti tu kita habiskan kitabus solah. Kita hari ni insya-Allah akan masuk kitab al-Jumu'ah. Kitab al-Jumu'ah last kali kita ambil itu kita berhenti pada kitab solah. Kita habiskan sampai berkenaan dengan tajuk solatul khauf. Kita last kali belajar tentang solat khauf, solat ketika peperangan atau ketakutan. Solat ketika ketakutan atau peperangan. Cuma kita terangkan itu berdasarkan Al-Quran, kita ada dua cara bagi solat khauf. Satu cara ketika mana musuh tidak ada di hadapan kita. Bukan ketika bukan pertempuran. Ketika bukan pertempuran dan kita dengan musuh tu kita kata ada dua keadaan. Satu keadaan musuh berada daripada arah kiblat, musuh bukan di arah kiblat. Itu kalau tak ada pertempuran, kita berkubu dalam kubu dan kemudian kita solat. Satu lagi cara adalah ketika berlaku peperangan, tengah bertempur. Jadi dua-dua cara tersebut diajarkan disebut dalam Quran Karim surah An-Nisa untuk keadaan yang masih lagi tak bertempur. Itu ayat 101 sampai 103. Ya, kemudian ayat Al-Baqarah ayat yang ke 200. Okey, Al-Baqarah ayat ke 239. 239. 239 Okey, baik. So hari ni jadi kita habiskan itu wallahilhamd. So insya-Allah hari ni kita akan masuk kepada tajuk baru atau kitab baru itu berkenaan dengan kitab al-Jumu'ah. Kitab al-Jumu'ah baik, kita mulakan insya-Allah. Saya ada cadangan ni nak tukar kitab, tapi pasal tengok macam kitab solat tak habis lagi, apa bahagian yang solat ni masih lagi ada, kita teruskan dulu. Okey. Kitab al-Jumu'ah. Kitab al-Jumu'ah, kitab berkenaan dengan Jumaat. Itu masih lagi berkaitan dengan solat tapi dia khas berkenaan dengan Jumaat. Baik. Okay. Kitabul Jumu'ah kitab yang keempat Ini kitabul iman, ini kitabul taharah, kitabul solah, so kitabul Jumu'ah yang keempat. Baik. Wahidah. Bab fadli uslil jumu'ati lil jumu'ati wa ta'kidihi bab fadli uslil jumu'ati lil jumu'ati wa ta'kidihi wa man iqtasara 'ala al-wudu'i ajza'ahu wahid an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza arada ahadukum an ya'tiyal jum'ata falyaghtasil. Idza arada ahadukum an ya'tiyal jum'ata falyaghtasil. Nain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala baina Umar bin Khattab yakhutubu an-nasa yaumal jum'ati. Baina Umar bin Khattab yakhutubu an-nasa yaumal jum'ati. Idh dakhala Uthman bin Affan fa'arrada bihi Umar faqala ma balu rijalin yata'akhkharuna ba'da an-nida'i faqala Uthman ya amiral mu'minin ma zidtu hina sami'tu an-nida'a an tawaddatu thumma aqbaltu faqala Umaru wal wudu'a aidan alam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ja'adukum ila al-jum'ati falyaghtasil. Thalatha. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wasiwakun wa yamassu minat tibi ma qadara alaihi wa fi ukhra walau min tibil mar'ati arba'ah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nasu yantabuna al-jum'ata min manazilihim wa min al-awali fayatuna fil aba'i wa yusibuhumul ghubaru fatakhruju minhumur rih fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi fa'ata Rasulullah sallallahu insanun minhum wa huwa indi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum li yaumikum hadha khamsah. Wa anha ay an Aisyah radhiyallahu anha wa anha qalat kana an-nasu ahla amalin wa lam takun lahum kufa'atun fakanu yakunu lahum tafalun faqila lahum law tasaltum yaumal jum'ati wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqullahi ala kulli muslimin haqqun lillahi ala kulli muslimin ayyagtasila fi kulli sab'ati ayyamin yaghsilu ra'sahu wa jasadahu wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yawmal jum'ati ghusla al-janabati thumma raha faka'annama qarraba badanatan
Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyati wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan faka'annama qarraba baqaratan. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsati wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsati faka'annama qarraba kabshan aqrana faka'annama qarraba kabshan aqrana. Wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ati wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan faka'annama qarraba dajajatan. Wa man raha fi as-sa'ati al-khamisati man raha fi as-sa'ati al-khamisati faka'annama qarraba baydatan faka'annama qarraba baydatan. Fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra. Wa anhu an Abi Hurairah aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha Okay, baik. Bab fadlul ghusli lil jum'ati wa ta'kidihi. Babu fadlul ghusli lil jum'ati wa ta'kidihi wa man iktasara 'ala al-wudu'i ajza'ahu. Bab kelebihan mandi untuk Jumaat. Bab kelebihan mandi untuk Jumaat. Okay, bab kelebihan mandi untuk Jumaat. Wa ta'kidihi dan juga penekanannya. Cek mana okey. Takhrij. Okey. Kitab Jumaah ni memang ada memang kita kata memang ada dalam bahagian kitab kitab Sahih Muslim. Memang Sahih Muslim letakkan kitab khas berkenaan solat Jumaat. Jadi sebab tu kenapa kalau kita perhatikan dekat sini Imam Al-Qurtubi bila dia ringkaskan kitab Sahih Muslim ni, dia kekalkan bab berkenaan. Maka macam saya pilih dulu kan, saya kata kita tak ambil kitab apa yang Al-Mundhiri dulu, ringkasan Al-Mundhiri, sebab bahagian awal muqaddimah Sahih Muslim yang penting berkenaan dengan tajuk larangan meriwayatkan daripada kecuali daripada orang dipercayai tu, bab berkenaan dengan menipu atas Nabi dan sebagainya. Bab tu ditinggalkan sebenarnya, dalam kitab ringkasan Sahih Muslim yang lain. Adapun adapun dia punya keadaan yang saya kata tadi, kerana memang dibuat macam tu, dia bahagian bab tu ada. So kat sini Imam Al-Qurtubi dia tak buang bab macam mana Sahih Muslim buat. Cuma dia mungkin ada tambahan yang lain dia letakkan, tapi Kitabul Jumaah ni mana buat dia letak bab kitab yang khas. Baik. Okey, dia kata kat sini dia kata bab kelebihan al-ghuslu. Okey. Kalimah al-ghuslu dia tak boleh ghusli. Kalau sebut al-ghusl basuh, ghusl mandi. Ghuslu atau ghusul mandi. Dia ada perbezaan penggunaan kalau kita gunakan lafaz ghuslu basuh. Kalau sebut ghuslu disebut mandi. Cuma dalam istilah yang Nabi SAW sebut, kadang-kadang Nabi gunakan irtasala. Nabi tak gunakan ghasala, irtasala. Sebab ghasala basuh. Irtasala mandi.
Ightasalah dalam maksud mandi, pengertian dengan maksud mandi. Okey. Okey. Dekat sini dia kata wa ta'kidih dan juga penekanannya, okey. Mandi untuk Jumaat dan penekanannya, penegasannya, wa man iktasara dan hukum berkenaan siapa-siapa yang dan sesiapa yang iktasara al-wudu'i dia ringkaskan hanya pada wuduk saja. Ya. Hanya pada wuduk sahaja. Okey. Ajza'hu madai baginya. Okey. Ani Ibn Umar, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, okey. Idza arada ahadukum an ya'tiyal jum'ata, idza arada ahadukum an ya'tiyal jum'ata falyaqtasil, maka hendaklah dia mandi. Okey, dia sebenarnya riwayat yang kita baca tadi dia ada sampai ada 2-3 lafaz lah. Ini dah satu lafaz, kemudian satu riwayat lain, manja minkum jum'ata falyaqtasil. Kemudian sama maksudlah, kemudian barang siapa nak datang pada Jumaat, nak datang hadir Jumaat, hadir perhimpunan hari Jumaat, dan dia bukan mandi, itu mandi sajalah. Mandi ketika mana nak datang menghadiri Jumaat. Okey. Kemudian ada nanti lagi nafas ini Nabi katakan waslul Jum'ati waslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumaat adalah wajib ke atas setiap yang bermimpi. Orang yang dah bermimpi, dah cukup dah balik, mandi Jumaat tu adalah hak adalah hak. Waslul Jum'ati al-ghuslu yaumul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Al-ghuslu, mandi pada hari Jumaat tu wajib ke atas setiap yang mimpi. Kemudian lafaz yang satu lagi ya. Okey. Dan satu lafaz lagi dan satu lafaz lagi, haqqulillah ala kulli muslim ay yaqtasila fi kulli sab'ati ayyam. Hak kepada Allah Taala ke atas setiap muslim agar dia mandi pada setiap 7 hari sekali, yang silu ra'sahu wa jasadahu, yang dia basuh kepala dia dan juga badan dia. Dan hadis lain Nabi kata law annakum tatahhartum li yaumikum hadha, kaulah kalian bersihkan diri, bersuci untuk hari kalian ini. Dan satu riwayat lain Nabi kata law tasaltum yaumul jum'ati, kalau kalian mandi pada Jumaat. Okey. So dia semua riwayat yang kita akan baca sekejap lagi pun semua sekali akan dihimpunkan. Imam Nawawi menyatakan ikhtalafal ulama fi ghusl Jum'ati. Persanggahan para ulama mengenai mandi Jumaat. Dia mandi pada hari Jumaat atau mandi untuk hadir solat Jumaat. Okey. Jadi telah diceritakan daripada sebahagian salaf bahawa ia adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Hukum mandi Jumaat ni adalah wajib. Okey. Dan bahkan diceritakan sebahagian pendapat ni pada para sahabat. Nanti kita akan baca kisah yang Umar tegur Osman tu, kita dengar. Pasal Umar dia kata bukan setakat lambat, cukup dengan wuduk je. Umar dia sebutkan tu pasal masalah nak tegur kan. Mungkin Allah mungkin tu yang punca kepada berlakunya azan 2 kali. Sebab Osman bin Affan dia kata sebaik dengar saja azan, dia datang terus kepada Jumaat. Dia wuduk je, tak mandi pun. Perlu tu Umar ada tegur sikit. Okey. Diriwayatkan pendapat ni daripada Malik, daripada sebab Zahiri kan. Okey, ada kata Hasan Basri pun kata itu, Al-Khattabi ceritakan, Imam Malik juga Al-Khattabi. Hasan Basri mengatakan bahawa dia adalah wajib. Jumhur para ulama salafun khalaf, fuqaha seluruh pelosok negeri umat Islam dahulu menyatakan dia sebenarnya adalah bukan wajib. Okey. Okey. Yalah macam mazhab Malik dia berhujah dengan dalil-dalil yang kita bacakan tadi, dan termasuk hadis ni juga. Okey. Dan jumhur pula dia kata berhujah dengan hadis yang sahih. Bahawa hadis seorang lelaki yang masuk dengan Umar dan Umar berkhutbah, dia tinggalkan mandi.
ketika mati. Dan bahkan disebut dalam Sahih Muslim ni orang lelaki berkenaan adalah Uthman bin Affan. Okey. Sebab apa apa kalau ada apa ketika Jumaat berlaku tu dan Uthman bin Affan kan, kalau benda tu berkenaan adalah benda wajib, dia takkan tinggalkan. Ya, ini para sahabat Nabi SAW punya perangai. Yang tengah tinggalkan apa benda Nabi perintahkan. Kalau wajib. Kalau tak wajib, diorang takkan jadikan benda tu sebagai kewajipan. Itu yang kenapa apa lafaz yang kita baca nanti. Baik. Yang hadis kedua, yang ada kat sini ada cerita dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, baina Umar, sedang mana Umar bin Khattab anhu, sedang mana Umar bin Khattab berkhutbah, yakhtubun nasa, berucap ataupun berkhutbah kepada orang ramai, yaumul Jumaati, pada hari Jumaat. Tiba-tiba dakhala Uthman bin Affan. Okay, dakhala Uthman bin Affan. Uthman bin Affan masuk. Dia kata Uthman bin Affan masuk, fa'arrada bihi Umar, lalu telah menyekat dia. Dia tengah masuk tu Umar terus tegur dia. Arrada tu maksud dia Umar macam interfere. Dia tengah masuk tu Umar macam tengah-tengah khutbah, Umar tegur dia. Ini antara dalil bahawa seorang khatib boleh untuk berucap atau bercakap dengan dia punya jemaah, dan jemaah dia pula boleh menjawab. Ini banyak orang tak faham kan, bila kita kata Jumaat khutbah ni betul jangan diganggu imam berkenaan dengan bagi salam ke sebagainya, tapi dalam masa yang sama imam itu berhak ataupun khatib itu berhak untuk bercakap dengan dia punya jemaah. Macam Nabi SAW bercakap dengan orang yang tak solat tahiyatul masjid sebelum duduk. Dia terus duduk, Nabi tegur dia, Nabi kata, ya fulan asallaitan, kau dah solat ke? Dan Nabi kata dia kata belum lagi. Nabi kata bangun solat 2 rakaat. So basically kalau kita perhatikan dekat situ dengan jelas bahawa perbualan di antara makmum dengan imam tu bukan benda yang terkeji ataupun dicela ataupun salah. Cuma bila keperluan adalah, tak ada keperluan tak usah buat. Kalau ada keperluan dan baru buat. Itu jelas. Itu sangat jelas. Maksud dia kalau anda kata dia buat oleh Nabi SAW oleh para sahabat, maka dia boleh. Itu fake yang kita kena faham kat situ. Jadi Umar bin Khattab kan, dia macam masuk, bahkan satu riwayat kan, dia kata ayusa antin hadha. Ni apa ni sekarang ni? Kan? Jadi ketika tu faqala, Umar ketika tu dia melintang pada Uthman. Dia kata ma balu rijalin yata'akhkharuna anin ba'dan nida. Apa hal lelaki-lelaki ni, ada lelaki-lelaki tertentu yang terlewat sesudah daripada seruan ini, azan. Sesudah daripada azan dah berkumandang baru dia datang. Uthman bin Affan masuk, maksudnya Umar tengah khutbah. Kita bukan nak mengajak orang untuk perangai sedemikian, tapi nak ceritakan bahawa kalau orang tu ada kesibukan dan berlaku memang jadi macam tu, dan kita kata ia adalah benda yang valid. Jangan pula ada orang kata macam ada setengah orang kata kalau tak dengar khutbah maka solat Jumaat tak sah. Itu salah. Asal dia dapat solat bersama imam, takbir bersama imam walau 1 rakaat, maka dia akan dapat solat Jumaat. Itu kena fahamkan. Masa orang kita ni kadang-kadang over hukum kan. Benda tu hukum tak ada dalam agama, dia pandai-pandai hukum dengan benda yang tak ada. Contoh keslah macam mengatakan orang yang tak dapat tak dengar khutbah, maka solat dia batal. Itu tak ada. Atau tak sah solat, tak ada. Masalah pahala pahala dia akan berkurangan dan sebagainya, ya benar. Itu betul. Sebab orang yang mendengar khutbah dan sebagainya, sebab para malaikat pun berhenti menyalin kedatangan atau kehadiran, maksud dia nilai orang yang datang tu kan, nanti kita akan baca hadis yang berikutnya. Nilai orang yang datang awal, datang kemudian, datang sampailah sebelum imam masuk, dia ada nilai berbeza.
jam pertama, jam keduanya, ketiga tu nanti kita akan terangkan. So jadi dia ada nilai berbeza. So bila nilai berbeza di antara tu kita setuju ada nilai berbeza. Tapi nak kata tak sah tidak. Tidak, kita kata tak sah solat tersebut. Cuma orang tersebut digalakkan atau ditekankan agar datang segera pada minggu yang berikutnya. Hentikan kelewatan daripada hadir. Cuma kat sini Osman kan, Osman ni siapa? Sahabat Nabi kan, yang kita panggil apa? Menantu Rasulullah sendiri. Mana mungkin kita kata dia tak reti tentang agama. Tapi bila kita kata kat sini kesibukan dia dengar azan baru datang. Okay. So dia kata kat sini, okay. Jadi kata kat sini bila Umar tegur dia kan, Umar kata man baru rijal yang ta'akhiruna ba'da nida. Apa hal lelaki-lelaki ni yang terlewat daripada apa menghadir apa datang lewat sesudah daripada seruan azan. Nida tu seruan azan lah. Maka faqala Uthmanu, maka berkatalah Uthman. Uthman bin Affan menjawab. Okey, dia kata ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Dia kata mazidtu hina sami'tu nidaa an tawaddatu thumma aqbaltu. Dia kata tidak aku lebih aku tak tambah ketika aku dengar seruan bahawa aku berwuduk dan aku datang. Aku wuduk aku datang je, dia kata. Maksudnya dia tak ada buat benda lain. Dia tak ada buat benda lain. Dia tak ada buat benda lain lebih daripada itu. Maksudnya yang dia buat hanya itu je. Hanya itu saja yang dia buat, tidak ada dia buat benda yang lain. So bila kita sebut sini dan satu riwayat lain, Uthman bin Affan jawab, dia kata apa? Inni syuhiltul yauma, aku tak ada, kosong lagi, tak boleh buka. Tak ada, tak buka lagi. Ya tahu, tak boleh. Tuan pun dia tak boleh buka lagi. Tak ada. Dia kata aku tak lebih melainkan aku dengar saja azan kan, sami'tu nida, sebaik saja aku dengar seruan bahawa aku berwuduk dan aku datang. Aku wuduk dan aku datang. Dalam riwayat lain dia kata inni syughiltul yauma. Dia kata falam anqalib ila ahli hatta sami'tu nida. Dia kata aku disibukkan hari ini, aku tak balik ke rumahku, pada keluargaku hinggalah aku dengar azan. Maka falam azid ala antawadda tu, aku tak lebih bahawa aku wuduk saja. Okey. Ya. Al-wudu kan, al-wudu aidan. Okey. Jadi al-wudu aidan maksud dia adalah lambat, wuduk je. Dia itulah maksud dia, tak mandi ke? Macam itulah maksud dia. Kata-kata Umar kat sini kan, memberikan pengertian yang saya katakan tadi, ada yang mengatakan dia wajib lah. Ataupun maksud dia Umar marah dia, tegur dia. Cuma dekat situ, bukan maksud dia Umar suruh balik untuk mandi, tak. Cuma Umar tegur kelewatan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu hadir ke solat Jumaat. Dan cuma ialah kita kata benda ni macam dikatakan oleh perawi, kisah tu berlaku sekali je. Bukan sekali, berlaku kali-kali. Kita ni berkali-kali. Orang Melayu kita kan dah dengar azan baru pergi masjid. Pelik jugalah kan, boleh datang awal tapi suka datang lewat untuk Jumaat. Kan datang awal sikit, tak boleh. Dia tak nak, tak tahu kenapa. Nak tunggu azan dulu baru bergerak. Kan? Ya, tapi azan dua sebenarnya. Azan kalau zaman Nabi SAW dahulu, azan yang berlaku tak ada azan Zuhur. Azan Zuhur tak ada. Macam zaman Uthman bin Affan, dia azan ketika itu pun bukannya Zuhur, dia azan awal lagi, pukul 10 lebih. Ingat waktu tahun pergi haji, tahun 2017 dulu, diorang maklumkan, even tabung haji pun maklumkan kepada jemaah bahawa dia punya azan yang pada hari Jumaat tu bukan Zuhur. So diorang buat cepat, diorang cepatkan waktu. Diorang buat macam mana zaman Uthman bin Affan, azan untuk Jumaat tadi memang diawalkan dalam pukul 10 lebih pagi, bukannya waktu Zuhur.
Sebab tu kalau orang yang salah bila solat zuhur sebagainya maka batal, solat tak sah. Ini kena faham perbezaan sebab pada zaman zaman Uthman bin Affan memang berlaku dia mungkin kes macam inilah kita lihat. Dia kesibukan tadi sampai tak sedar, lalu dia pun datang lewat. So kerana tak nak jadi macam tu kepada orang lain macam terjadi kepada dia, dia terus dia terus jadikan untuk orang ramai mendengar azan 2 kali pada Jumaat. Cuma azan pertama yang diazankan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tu, azan yang dia suruh dilaungkan tu, ia sebenarnya adalah azan yang kita panggil bukan waktu Jumaat, bukan waktu Zuhur. So jadi Zuhur tak masuk lagi. So tak boleh jadikan ia sebagai sebagai panduan untuk pelaksanaan ataupun untuk buat. Okey. Dia bukan macam saya sebut tadi, bukan azan Zuhur, bukan azan Zuhur. Tapi dia adalah azan memberitahu itu hari Jumaat. Mungkin ya tahu. Sorry anak kacau. Okey. Dia hari ni kan hari tempahan untuk slot vaksinasi. Yang ini benda ni yang saya kena maklumkan jugalah pasal banyak orang di kalangan kita ni agak neglect, rasakan bahawa tak perlu dan sebagainya. Dan sekarang ni dengan jumlah kes yang meningkat, sebenarnya banyak orang tak tahu ketika zaman para sahabat dahulu, ketika berlaku Ta'un Amwas di Syria, penyelesaian yang dibuat tu bukan hadir masjid berjemaah. Bahkan pada zaman berkenaan ketika jadi kes tu, kalau kita baca balik dalam tarikh Tabari, Bidayah Nihayah Ibn Katsir dari Dimashq sebutan dia adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu bila dia balik ke Madinah. Jadi gubernur dia yang berada di Syam ketika tu mula sekali adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah dia telah mula-mula dia anggap bahawa wabak penyakit ni lah untuk Allah Ta'ala jadikan ada mati syahid dan dibantikan oleh orang-orang sebelum ni. Benar sabda Rasulullah SAW sebut akan berlaku. Jadi diorang dengar akan terjadinya kematian di tengah-tengah mereka, yang mati orang ramai ni macam matinya kambing kena penyakit sampar, penyakit sesama kambing. Jadi kambing mati dengan banyaknya. Jadi ketika benda tersebut berlaku, Umar bin Khattab dia patah balik ke Madinah. Tapi lepas tu bila Abu Ubaidah bin Jarrah dia panggil dia berkhutbah tengah orang ramai, ayat dia kata redha je lah. Bahkan dia minta kepada Allah Ta'ala supaya dia dapat mati syahid dengan penyakit tersebut. Dan Allah Ta'ala makbulkan dia mati. Kemudian naik pula Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pun bila naik dia pergi doa sama macam disebut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan bahkan mula mati anak dia Abdul Rahman bin Mu'adz bin Jabal. Kemudian dia mati. Jadi lepas tu Umar bin Khattab anhu hantar untuk selesaikan masalah ni gubernur dia di Mesir iaitu Amr bin As. Amr bin As bila dia masuk ke bandar berkenaan, benda pertama dia buat adalah dia suruh orang ramai disperse. Mana semua suruh lari ke bukit, pergi ke lembah, jangan duduk berkumpul di satu tempat. Itu yang dibuat oleh Amr bin As. Dan bahkan Amr bin As ketika dia cakap macam tu, ada di kalangan para sahabat Nabi yang ada kat situ pemarah dia. Dia suruh orang ramai disperse, suruh orang ramai keluar, pergi ke puncak gunung, pergi asingkan diri. Bila cakap itu, maka salah seorang lelaki yang ada dengan orang ramai, Abu Wa'il Al-Hudhali, dia telah kata pada Amr bin As, kadzabta, kau berbohong, dia kata, kau menipu. Dia kata aku dahulu Islam kan bersama mendampingi Rasulullah, engkau kafir, engkau lebih hina banding keldai aku. Dia bawa keldai, engkau lebih hina banding keldai aku ni, dia kata. Dia cakap yang tu.
kata Abu Wa'il Al-Hudhali. Bila cakap itu pada Amr bin As, Amr bin As tak balas balik. Dia tak ada balas balik untuk jawab semula apa yang dikatakan. Cuma dia kata penyakit ni, dia kata macam api. Wabak penyakit ni macam api. So kalau korang berkumpul, dia akan bakar semua orang. Mana orang ni kena, orang ni dia berjangkit. Dan kalau berpisah, kalian akan diselamatkan. Dan lepas tu dia tinggalkan. Bukan setakat SOP solat berjarak. Tak ada solat langsung. Tidak ada solat langsung berjemaah. Semua orang lari ke bukit-bukit, tidak tinggal bersama. Hasil dia itulah kita kata Allah Ta'ala selamatkan mereka. So banyak orang kadang menganggap SOP ni macam perbuatan WHO dan sebagainya kan. Cerita kelakar dia. Para sahabat Nabi pernah kena. Dan kita sekarang ni pun varian yang terbaru dan juga kejadian kematian sekarang ni bukan setakat 1-2 orang. Hari-hari 30-40 orang. Kematian berlaku macam tu kan. Kita mungkin nak tunggu ratus baru percaya kot, wallahu alam. Banyak orang kadang ni macam masih lagi sangsi kerana terikut dengan teori konspirasi. Last kali dia tak nak ambil penjagaan dan dia rasakan benda ni macam hingus saja, macam flu. Sedangkan orang mati kan. Ini kena jaga sikit. Jadi macam yang sekarang ni bila ada usaha ataupun ikhtiar yang betul kan, daripada perubatan, maka ambil lah kan. Ni kat Kelantan dia kata sampai 10,000 orang kan temu janji untuk slot, patah balik tak nak. Tapi hari tu dekat Kelantan sebenarnya naik kes sebab diorang pergi solat qiyam Ramadan berjemaah, rapat-rapat, tidak ada penjarakan. Bila seorang kata jarak, dia tak nak. Alasan dia kata ini boleh sekian-sekian. Dan sekarang ni jangan salahkan siapa. Bila berlaku apa yang berlaku sekarang ni, salah masing-masing. Salah orang yang terutamalah yang geng teori konspirasi, terutama siapa yang bekerja untuk Dajjal. Saya rasa macam dia orang kata mengurangkan jumlah rakyat dan sebagainya, yang betul-betul bekerja untuk benda itu berlaku adalah orang yang kata SOP tak perlu ikut. Diorang adalah wakil kepada kumpulan yang nak manusia ni dikurangkan jumlah mereka. Allah alam kan, kita pasal bila kita berjaga, maksudnya kita selamatkan nyawa. Diorang kata tak payah jaga, kerana ancam nyawa. So siapa pengikut Dajjal sebenarnya? Fahamkan betul-betul. So jadi ni perhatikan balik baik ulang balik tajuk kita. Jadi bila dia kata aku tak lebih daripada dengar azan aku tak. Jadi bila dia wuduk saja pun Umar masih lagi marah. Walaupun wuduk aidan, wuduk je dan wuduk juga kan. Betul Nabi kata. Lepas tu Umar kata, alam tasma'u, adakah tidak kalian dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian dengar Rasulullah SAW bersabda, idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaqtasil, bila datang seorang kamu kepada Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Bila datang seorang kamu kepada Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Ini maksud dia Umar tak setujulah dengan perbuatan Uthman hanya wuduk sahaja. Ini antara dalil-dalil yang menguatkan untuk kata soal penekanan berkenaan mandi Jumaat. Mandi pada hari Jumaat atau mandi sebelum datang solat Jumaat. Mandi sebelum datang ke perhimpunan Jumaat. Itu maksud dia. Yang ketiga, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, waslu yaumil jum'ati wajibun, mandi pada hari Jumaat, wajibun adalah wajib, ala kulli muhtalimin, ke atas setiap yang telah bermimpi. Mana orang yang termimpi maksudnya balik, muhtalim maksudnya balik dia kata mesti adalah wajib. Wasiwakun, dan juga siwak, mana membersihkan mulut. Wa yamassu minat tibi ma qadara alaihi, dan dia sentuh daripada wangi-wangian apa yang dia termampu padanya. Mana apa yang dia mampu untuk sentuh daripada wangi-wangian, dia sepatut kenakan pada badan dia. Kenakan pada badan dia wangi-wangian tersebut, wangi-wangian berkenaan. So balik pada asal, kerana hari Jumaat ni adalah hari perhimpunan. Okay. Yang mana kita kata kalau kita ni datang dengan kita seorang tak gosok gigi, dua ni tak gosok gigi, tiga, kalau semua tak gosok gigi, bayangkan masjid bau apa. Jadi maksud dia, sebab tu kenapa benda ni kena dibuat, sebab pembersihan diri bila kita datang berhimpun beramai-ramai, sepatutnya kita tidak
menyebabkan bau yang tidak enak kepada orang yang hadir. Sebab memang dia ada dua sebab lagi sebab antaranya macam kita bincangkan dulu berkenaan masalah menghadiri jemaah bagi orang yang makan bawang kan. Pasal Nabi kata malaikat terganggu dengan apa manusia terganggu. Mana anything yang bau busuk, manusia rasa busuk, apa tak suka, maka sebenarnya malaikat pun lari. Dan kita pula dalam kes solat ataupun dalam baca Quran, dalam buat ibadat, kita nak kalau boleh malaikat hadir bersama kita, membantu atau mendoakan kita untuk dapat keampunan. Jadi kita duduk dalam masjid, kan kita lepas solat tunggu solat berikutnya, malaikat akan berterusan doa pada kita. Ya Allah ampunkan dia, ya Allah rahmatilah dia. Allah ya Allah ampunkan dia, ya Allah rahmatilah dia. So itu berterusan. So kalau dia kata kita busuk, malaikat larilah. So basically memang tak ada. Sebab tu kalau saya ni pribadilah, geng-geng kumpulan apa sufi. Sebagian orang sufi ni yang kononnya jaga diri pada kedudukan di sisi Allah Taala, tak kisah berkenaan pandangan manusia. Diorang kadang-kadang sengaja busukkan diri, tak mandi dan sebagainya. Kau nak test orang lain, itu tak patut sebenarnya. Kita tak patut menjadi penguji pada orang. Sebab memang kita kata bab berkenaan dengan bab berkenaan dengan tajuk panggil apa? Ya, bila kita kata apa macam kes apa Muaz bin Jabal kan dilarang oleh Nabi SAW untuk baca solat panjang-panjang sebab benda itu macam test orang ramai punya kesabaran. Test orang ramai rasa sanggup diri lama ke tidak. Macam juga orang yang tak sepatutnya membusukkan diri dia untuk test orang lain. Kerja kita bukan test orang. Sebab dalam masa yang sama bila seorang tu busukkan diri dia, tak mandi ke, tak gosok gigi ke dan sebagainya, dia sebenarnya mendedahkan diri kepada larangan Nabi. Yang Nabi tak benarkan macam tu. Yang Nabi suruh kepada dia adalah supaya bersih. Dan Nabi SAW sentiasa wangi. Nak jaga untuk munajat kepada Allah Ta'ala, dia sentiasa dalam keadaan harum. Yang peliknya orang kita ni nak jadi wali, kotor. Busuk kan? Kenapa? Saya cakap ni sebab saya pernah jumpa dekat belah Sudan, Yaman kan, dia ada satu kumpulan panggil Darwish. Geng-geng sufi ni yang atau dervish dipanggil, yang tak mandi. Dia pakai jubah tu kan sebagainya, itu dah pakai bau badan dia. Actually duduk sebelah dia macam duduk sebelah kambing. Serius. Diorang kata bau hapak macam kambing tu kan. Memang biji bau macam kambing. Allah, dia makan kambing banyak ke? Tapi benda tersebut sebenarnya kalau kita perhatikan, ini bertentangan dengan ajaran Muhammad SAW. Nabi Muhammad ajar kita, Muhammad SAW ajar kita supaya kita sentiasa wangi dan harum. Datang ke masjid dan keadaan bersih. Ini yang tercontoh adalah yang Nabi kata mandi Jumaat adalah wajib ke atas setiap yang telah bermimpi. Yang telah mimpi itu dia balik. Serta siwak pun wajib juga. Dan dia kenakan daripada wangian apa yang daya, apa yang dia mampu daripada wangi-wangian. Jadi kata apa? Dan dikata apa daripada apa termampu. Wa fi ukhra, dan riwayat yang lain datang walau minti bi mar'ati, sekalipun daripada wangian wanita. Dan sebenarnya wangi wanita ni lelaki tak suka. Okey. Jadi apa yang wangi warna dia zahir dan bau dia sikit tak kuat kan. Tapi kat sini diharuskan untuk lelaki memakai. Walaupun kita tahu dalam hadis Nabi SAW apa orang yang menyerupai wanita dan sebagainya dicela, dilaknat. Tapi kat sini dalam kes masalah wangian tadi, sebenarnya bau wangi ni semua orang universally akan setuju. Macam bau rose, kan, bau apa macam lemon ke, bau tu bau yang menyenangkan. So bila bau menyenangkan tadi, walaupun daripada yang jenis wanita pakai, tetap adalah menjadi yang patut digunakan oleh seorang hatta kalau pergi Jumaat. Supaya jangan sampai dia datang dalam keadaan busuk. Dia basic dia A datang bau perempuan atau B datang busuk. Datang bau perempuan atau datang busuk. So datang dengan keadaan bau macam perempuan tak apa. Datang dalam keadaan dalam keadaan busuk tu adalah di antara yang tak digalakkan langsung. Tidak digalakkan langsung tak boleh, tak sepatutnya berlaku. Okey. Okey, itu yang datang. So, jadi maksud dia apa, wangi-wangian tu kena dikenakan. Okay. Keempat, Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata Aisyah
Berkata Aisyah, kana nasu yantabuna al-jum'ata. Dahulunya orang ramai, yantabuna al-jum'ata, menghadiri akan Jumaat. Yantabuna hadir, yahdurun nauban. Okay. Datang secara nuaban, mana datang secara setiap minggu lah. Setiap minggu akan datang untuk Jumaat. Min manazilihim minal awali. Daripada rumah-rumah mereka, min manazilihim, daripada rumah-rumah mereka, minal awali, daripada kawasan-kawasan pinggir Madinah. Kawasan jauh lah. Kampungan di sekeliling Madinah. Fayatuna fil abai. Lalu dia datang dalam robe lah, dalam jubah kan. Dia pakai datang tu pakai abayah tu, jubah. Dia actually kalau kita pakai abayah ni, dia actually yang pakai kat luar. Macam perempuan kan. Cek. Ya. Ya. Okay. Okay. Baik, jadi apa dia datang, abayah tu yang dia pakai luar, yang dipakai atas apa ni, robe kan. Macam ni kalau orang Melayu, orang Arab bila dia orang keluar, pakai baju tu. Baju yang luar tu yang biasa kita nampak hitam tu dipanggil abayah lah. Okey. Bukan apa dipanggil abayah. Dipanggil sebagai abayah. Kalau lelaki biasa putih terus lah. Kalau perempuan biasa dia ada yang tutup atas. Baju diorang dalam, lepas tu ada tutup atas. So basically kalau ikutkan kepada penggunaan sekejap. Okey, mana?
Okey, baik. Nama-nama. Fine. Okey. So jadi diorang datang dalam keadaan pakai apa? Abayah wa yusibuhumul ghubar, dan menimpa pakaian mereka tu debu. Debu kena kepada mereka. Debu kena kepada mereka Debu kena kepada badan mereka. Lalu fatakhruju minhumur rih. Lalu keluar daripada mereka ni bau. Maksudnya bila dah kena debu dan sebagainya dengan peluh, lalu mereka datang ke masjid dalam keadaan badan mereka berbau lah. Okey. Fa'ata Rasulullah SAW insadu minhum. Lalu terdatang kepada Rasulullah SAW seorang di kalangan mereka. Ya. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Wa huwa indi. Ketika itu Nabi di sisi aku. Maksudnya Rasulullah ada dekat aku. Maka faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Law annakum tatahhartum liyaumikum hada." Kalaulah kalian bersuci untuk hari kalian ini. Kalaulah kalian bersuci untuk hari kalian ini. Mana Nabi SAW okay. Kalaulah kalian pilih untuk hari kalian ini. Dia kata kalau akan bersuci untuk hari kalian ini, maksudnya ini saran Nabi SAW lah. Okay. Saran Nabi SAW untuk sahabat berkenaan ataupun pada waktu yang lain datang dalam keadaan bersuci atau mandi. Bersuci atau mandi. Bersuci atau mandi. Bersuci atau mandi. So maksud dia Nabi SAW sarankan kepada dia agar mandi. Walaupun sebenarnya macam kata Aisyah radhiyallahu anha, punca mereka ni bau sebab mereka datang dari tempat yang jauh dan dia punya kedudukan tu kedudukan mereka ketika datang tu memang kerana datang dari jauh, badan mereka berbau, itu tak boleh nak buat apalah. Sepatutnya tak boleh buat apalah. Tapi dalam masa yang sama bila kita lihat balik bahawa benda tersebut kalau boleh seorang tu tetap cuba untuk mandi ketika datang. Kalau ada tempat mandi, dia sepatutnya mandi. Sebab Nabi SAW dahulu kalau kita perhatikan ketika anda masuk ke Mekah, sebelum tawaf Nabi SAW akan mandi dahulu. Sebab tu kita ada dengar tentang mandi tawaf, sunat mandi tawaf. Mandi sunat tawaf sebab kerana Nabi SAW dahulu akan mandi dahulu sebelum daripada baginda SAW bertawaf di Baitullahil Haram. Ini balik pada asal kerana ia adalah sebenarnya macam kita sebut tadi, mengelakkan orang lain terganggu dengan kita punya bau. Sekarang ni pasal banyak di kalangan kita ni salah faham, dia kata datang tu dia redha Tuhan saja. Tapi redha Tuhan bukan dengan awak ganggu orang lain. Redha Tuhan bukan dengan awak ganggu orang lain. Itu maksud yang kena faham Redha Tuhan bukan dengan maksud awak ganggu orang lain. Kalau dia kata seorang tu masih lagi dia ganggu orang lain tu, dia tak dapat redha Allah Taala dan masih sama lah. Sebab kita kata sekarang ni banyak orang menyangka bahawa asal dapat redha Tuhan, langgar manusia pun tak apa. Itu tak ada. Ini tak ada dalam ajaran Islam. So kita kena memahami bahawa dalam kita mengejar redha Allah Taala, tak boleh kita melupakan akan hubungan kita dengan manusia. Sebab tu macam kita pernah maklumkan, kita kata bila kita perhatikan
cara ajaran dalam agama Islam ni berkenaan dengan orang yang panggil disuruh untuk disuruh untuk panggil melakukan sebagai seorang mukmin mukmin. Bila sebut mukmin kan, orang beriman ni dia akan disebut dengan dua perkara, iqamatus solah wa ita'iz zakah, dirikan solat, tunaikan zakat. Okey, dan bila sebut dua perkara tersebut, dua perkara berkenaan dimaklumkan iqamatus solah wa ita'iz zakah, dia sebenarnya kalau kita faham balik dia punya keadaan tadi untuk berikan gambaran hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Dua side hubungan Allah dengan hubungan manusia. Dia bukannya macam kita kata jaga hubung dengan Allah Ta'ala, lupakan hubungan manusia. Tak boleh. Dekat sini, ini antara benda yang banyak orang salah faham kan. Bila kita kata tentang Nabi suruh ni, dia sebenarnya ada kaitan dengan perkara berkenaan. Okay, yang kelima, dia kata wa anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata qalat, berkata Aisyah, kana nasu ahla amalin, dahulunya orang ramai ini adalah ahli amal. Ahli amal maksud dia ahli pekerjaan lah, buat pekerjaan harian kan. Dia bukannya duduk diam dalam aircon macam kita sekarang ni, sibuk bekerja, angkat barang ke pasar ke kebun ke. Walam takun lahum kufaatun, dan tak ada untuk mereka kufaah sebarang pencukupan. Maksud dia keupayaan harta tu kurang, keupayaan harta tu agak kurang. Kundang kufaah dengan kata Aisyah anha je kufaatun mereka tak ada keupayaan, maksud dia okey, bukan kan, kufaah tu khadam. Mereka tak ada khadam yang boleh untuk uruskan urusan mereka. Urusan mereka tu, mereka tak ada siapa yang boleh kerja bagi pihak mereka. Tak ada untuk mereka khadam untuk kerja bagi pihak mereka. Tak ada khadam untuk kerja bagi pihak mereka. Kufaah tu maksudnya khadam. Hadis kat sini kata kufaah hum al-khudam, khudamul ladzina yakfunahum amal, yang cukupkan untuk mereka kerja. So that mereka boleh bekerja lah, boleh panggil tinggalkan kerja, dia orang hadir untuk ibadat. Okey. Dia kata fakanu lahum tafalun, dan mereka dahulu ada tafalun. Yang tafalun dia kata bau yang tak sedap kan. Mereka jadi bila mereka datang dalam keadaan lepas bekerja, bau badan mereka ni tidak enak. Maka Nabi pun bersabda, faqila lahum law tasaltum yaumal jumaati, kalaulah kalian mandi untuk hari Jumaat. 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 Okay. Kalaulah kalian mandi untuk hari Jumaat. Kalaulah kalian mandi untuk hari Jumaat. Kalau kalian untuk hari Jumaat. Maksud dia ni saranan macam tadilah. Nabi kata kalaulah kalian mandi untuk hari Jumaat. Kalaulah kalian mandi untuk hari Jumaat. Okay. Yang keenam, dia kata yang keenam, wa an Abi Hurairah, ada Abi Hurairah anhu, dari Abi Hurairah anhu, ani Nabi daripada Nabi SAW, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala baginda Rasulullah bersabda, baginda Rasulullah bersabda, hakun lillah, hak bagi Allah,
hak wajib bagi Allah, kerana Allah ala kulli muslimin, ke atas setiap orang Islam, ayaghtasila fi kulli sab'ati ayyam, agar dia mandi pada setiap 7 hari. Agar dia mandi pada setiap 7 hari. Hak ke atas setiap, hak bagi Allah ke atas setiap Muslim agar dia mandi setiap 7 hari. Yaghsilu ra'sahu wa jasadahu, yang dia basuh kepalanya dan juga badannya. Ini pasal mungkin kita kata mandi basah rambut. Mandi basah rambut. Mandi dengan membasahkan seluruh rambut lah. Okey. Jadi mandi, dan ni yang nanti akan datang berkenaan dengan hadis berikutnya, berkenaan dengan mandi hari Jumaat ni sepatut macam mandi wajib. Okey. Wa anhu, daripada Abu Hurairah anhu, anna Rasulullah sallam, anna Rasulullah sallam, wa Rasulullah sallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, qala bersabda, man ightasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat, barang siapa mandi pada hari Jumaat, kata ghuslal janabati, mandi junub. Mandi junub. Yang ini yang mungkin wallahu alam kan. Ada para ulama yang menterjemahkan maksud mandi junub tu mandi junub betul lah. Ini yang timbul tajuk pada orang Melayu kita, dia kata malam Jumaat adalah malam untuk membuat hubungan dengan isteri. Pasal kerana hadis ini kata barang siapa mandi pada pagi Jumaat mandi junub. So diorang baca macam tu. Tapi setengah para ulama memang terjemahkan maksud barang siapa mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub. Mana mandi dia tu mandi macam mandi seluruh badan, rambut, kepala dan sebagainya semua dibasuh. Thumma raha, kemudian dia pergi. Kemudian dia pergi. Itu ke Jumaat. Faka'annama qarraba badanatan, maka seolah-olah dia mengemukakan ataupun mengkorbankan seekor unta. Badanah unta. Nilai dia datang awal pada permulaan lepas mandi dia terus datang, maka ni dia pagilah daripada ni jam pertama. Ini antara dalil sebenarnya kalau ikutkan bahawa dalam hadis Nabi ni bahawa apa zaman Nabi dahulu memang okay. Zaman Nabi SAW dahulu jam ni diketahui. Cuma wallah alam jam macam kita ni tidak, kita tahu berdasar matahari je. Memang mereka pada zaman berkenaan membuat panggil perkiraan dan sebagainya berdasar pada matahari. Cuma memang mereka membahagikan masa tu ikut pada macam sepertiga malam, separuh malam. Bila kita ada sepertiga separuh tu yang pecahan dia kalau ikutkan macam kita kira 12 lah. Okey, 12 yang kita okey, bila kita tahu kita bahagikan hari tu kepada 12 kepada 4, 1/4, 1/2 boleh 1/4. Lepas tu kemudian daripada 1/4 tu kita ada 1/3. So pecahan tersebut sebenarnya menjadikan nilai harian tadi macam siang dan malam tu ada 12 jam. Dan separuh siang yang yang terjadi pada ni separuh siang yang terjadi kepada seorang tu kalau kita perhatikan balik dia ada 6 jam lah. 6 jam. Pasal mula daripada jam pertama. Okay. Jam pertama dia kalau kita tengok start daripada subuh katalah pukul 6. Jam pertama kita pukul 7 lah. 7. Kemudian 8 jam kedua. Kan? Jam pertama 7. Jam kedua 8. Jam ketiga 9. Jam keempat 10. Jam kelima 11. 11. Jam ke-6 pukul 12 tu dah masuk waktu lah. Sebenarnya macam kita di Semenanjung Tanah Melayu ni, kita kan di tahun 86 kot tak silap. Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir ketika tu dia cepat dia masukkan Semenanjung ni ke time masa bagi Sabah Sarawak. Kita sebenarnya time zone lain. Kita dimasukkan time zone satu lagi. Yang ke-8.
Jadi kita sekarang ni jadi patutnya kita kurang. Maksudnya kalau ikutkan pada yang kedudukan asal kita punya kita punya time zone ni kurang 1 jam. Tapi sekarang kita dah disamakan dengan Sabah Sarawak. Disamakan dengan Sabah Sarawak. Jadi akhirnya bila disamakan Sabah Sarawak, kita sepatutnya sekarang ni Zohor kita 12 lebih tau. 12.30. Tapi jadi 1.30 sebab kita ikut Sabah Sarawak punya masa. Ni nak kena fahamkan. Banyak orang tak tahu. Jadi kalau kita reverse balik, macam yang sekarang kita sebutkan, jam pertama seperti kita korbankan seekor unta. Oman raha fisa antisaniati, barang siapa yang pergi pada jam yang kedua. Itu pukul 8. Dia kata faka'an nama qarraba baqaratan. Maka seolah-olah dia mengemukakan ataupun mengkorbankan seekor baqarah, lembu besarlah untuk diri sendiri. Okay. Waman raha, barang siapa yang keluar pergi lepas mandi tu dia pergi fisa antisalisati pada jam yang ketiga. Itu pukul 9. Faka'an nama qarraba kabshan aqrana. Maka seolah-olah dia mengemukakan atau mengorbankan seekor diri yang bertanduk, aqran. Waman raha fi saati rabi'ati, mana siapa yang pergi pada jam yang keempat, yang pukul 10 pagi, dia pergi terus ke masjid, faka'an nama qarraba dajajatan. Maka seolah dia mengorbankan seekor ayam. Bukan maksud boleh korban ayam. Ni hadis ni pula jangan dibaca macam tu, tapi nak kita kan nilai dia punya amal tadi seperti orang yang mengorbankan seekor ayam. Man raha fi sa'atil khamisati, barang siapa yang pergi pada jam yang ke-5. Jam yang ke-5, faka'an nama, maka seolah-olah qarraba baydatan, dia mengorbankan sebiji telur. Ni dalil bahawa bukannya maksud korban lah. Korban ni korban. Orang kita ni kan salah, dia kata korban boleh korban lah, telur sebiji kan Nabi sebut. Tak. Nabi sebut benda berkenaan tapi bukan itu maksud dia. Okey. Yang Nabi sebut tu bukan itu maksud dia. Okey. Fa idza kharaja al-imam, bila imam keluar. Ini keluar, Nabi lah keluar daripada rumah masuk ke dalam masjid. Hadaratil malaikatu, hadir para malaikat. Yastami'una dzikra, mereka mendengar akan peringatan. Okey. Maksud dia malaikat akan tinggalkan catatan bagi siapa yang hadir kerana malaikat akan hadir untuk mencatatkan untuk mendengarkan khutbah. So siapa-siapa yang datang lepas tu dia kehilangan ganjaran ini. Ganjaran mendapat pahala seperti mengorbankan binatang-binatang korban, start daripada unta, lembu, kambing, ayam dan akhir sekali telur. Telur ayam. Nilai dia. Dan kita, masyarakat Melayu kita kebanyakannya dapat telur saja. Sebab kita sentiasa lewat. Datang-datang tu imam dah dekat-dekat nak naik dah. Walaupun kita kata kita cepat, tapi sebenarnya cepat sepatutnya macam Nabi sebutkan, kalau orang tu boleh boleh buat panggil apa? Boleh buat panggil dengan lebih bagus, betul lebih awal datang lagi bagus. Bahkan kalau kebetulan macam negeri kat Malaysia macam Terengganu, Kelantan, Kedah, Johor yang cuti dia Jumaat, patutnya bolehlah habiskan hari tadi pada duduk di masjid saja. Walaupun kita tahu bahawa kita kata untuk kejar fadilat Jumaat berkenaan, boleh je. Daripada duduk kat rumah, tidur ke ataupun tengok televisyen, tengok movie, baiklah orang tersebut datang masjid awal-awal. Okay. Hadis yang terakhir yang ke-8, wa anhu, daripada Abu Hurairah anhu juga, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa berwuduk. Man tawaddaa, barang siapa berwuduk. Barang siapa berwuduk. Fa ahsanal wudu'a, lalu dia elokkan wuduk. Dia mengelokkan akan wuduk. Barang siapa berwuduk, dia mengelokkan akan wuduk. Thumma atal jum'ata fastama'a wa ansata. Kemudian dia datang kepada Jumaat, dia mendengar dan juga dia diam. Dia dengar dan dia diam. Ghufira lahu ma bainahu bainal jum'ati. Diampunkan untuk dia apa di antaranya hari berkenaan dengan Jumaat berikutnya, seminggu. Daripada minggu tu, minggu depan. Wa ziyadah, juga tambahan
salasata ayyam. 3 hari, mana 10 hari lah, 10 hari. Dia kata, maksud dia dengar, diam, maka dapat pahala diampunkan dosa dia 7 hari, campur lagi pula dengan 3 hari lagi, 10 hari dia dapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dia kata waman massal hasa, barang siapa menyentuh-nyentuh batu. Ini perwakatan. Pada zaman Nabi kan tak ada sejadah. Jadi orang ramai kan, dia tu nampak batu, dia main batu sebagainya. Faqad lagha, maka telah sia-sialah dia punya Jumaat. Jumaat dia telah sia-sia. Okey. Itu maksud dia, jangan main kapet ke, kan, duk main jari ke. Dengar, tumpukan perhatian kepada khutbah imam. Okey, baik. Wallahu a'lam. Berhenti sini. Nanti kita sambung kemudian insya-Allah. Okey. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.